ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung daurah puasa kita pada siri yang kedua. Sebelum itu saya sikit berkenaan dengan tadi berkenaan dengan siwak. Dia sama balik, bila balik tengok balik, dia tak boleh kias dengan saya kata air liur keluar tu. Sama juga inhaler dengan berkomor. Dia tak boleh kias gitu, dia panggil kias ma'al farik. Tak sama tu kalau kias begitu. Sebab sugi sunat, kita pegang gigit pen bukan sunat. Berkomor masuk air dalam mulut untuk berwuduk sunat. Berbeza tu, tak boleh nak samakan. Tidak boleh disamakan. Kemudian yang keduanya, boleh buka ni tak? Hotspot. Saya nak tunjuk sikit, sebab tadi soalan kita ada dua perkara. Yang pertama berkenaan dengan musafir, yang kedua berkenaan dengan imsak. Sekejap saya cari balik. Okey. Jadi yang pertama berkenaan dengan musafir. Apa syarat-syarat musafir yang membolehkan kita berbuka puasa? Okey, di sini. Ini perincian tentang safar yang membolehkan seseorang berbuka puasa. Ada beberapa perincian ataupun kita katakan syarat yang membolehkan seseorang itu berbuka puasa kerana safar. Yang pertama, safarnya adalah safar yang jauh. Kita dah sebut safar terbahagi pada dua, musafir terbahagi kepada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi yang dibenarkan ialah safar ataupun musafir yang jauh, yang tawil, iaitu dua marhalah, yakni safar ataupun musafir yang membolehkan kita jamak dan qasar, iaitu 80, di sini disebut lebih kurang 82 km ataupun 81 km. Yang keduanya, safar tersebut adalah safar yang mubah. Mesti musafir itu musafir yang harus, yakni bukan
musafir yang maksiat. Kemudian seperti musafir yang berdagang khamar. Jadi khamar ni maksudnya arak. Orang yang bawa arak daripada Kuala Lumpur, Kilang, pergi hantar ke dia Kelantan tak boleh kot. Terengganu janganlah. Belah-belah lain lah. Mana-mana lah letak. Belah Johor ke contoh, marah pula orang Johor. Nah, dia hantar ke sana. Contohnya, boleh tak dia jamak qasar? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia kata cukup 2 marhalah. Ya, tapi itu bukan safar yang mubah. Awak bawa arak, dia kata saya kerja. Yelah, kerja tu kan sama dalam hadis Nabi sebut orang yang bawa, orang yang hidang, orang yang mempamerkan, orang yang angkat. Jadi tak boleh tu. Tak boleh. Kena tengoklah safar itu safar apa. Macam contoh dia jelas lah, berdagang arak lah biasanya. Ataupun dia nak tujuan nak buat maksiat. Perjalanan musafir yang panjang itu tujuannya nak melakukan maksiat, maka tidak boleh jamak dan qasar. Termasuk safar yang mendapat keringanan ialah safar yang makruh. Makruh boleh lagi. Makruh ini seperti musafirnya seseorang sendirian. Kita musafir sendirian, makruh tu. Bukan kata orang perempuan ni, kita cerita orang lelaki ni. Musafir seorang makruh. Sebab Nabi suruh musafir itu mesti 2 dan ke atas. Sebab apa hikmahnya di antaranya, kalau ada musyaqqah, kesulitan, ada orang seorang lagi boleh tolong. Saya tengok sekali baru ni dalam YouTube, dia cari dalam TikTok ke mana, dia cari kawan dia hilang. Dia bawa motor seorang di kawasan mana, terpaksa tepi jalan tu cari, akhirnya memang jumpa motor tu terbabah dan mayat duduk dalam tu. Itu sebab itu syarat memakruhkan kita bermusafir seorang diri. Tapi boleh lagi, walaupun musafir itu makruh, masih lagi dibolehkan untuk tidak berpuasa ataupun diharuskan untuk berbuka. Begitu pula safar yang sunat, yang sunnah, seperti safar untuk menjenguk orang tua yang sakit. Lagi boleh lah. Maksudnya di situ kita faham lagi boleh. Sebab safar-safar yang harus pun boleh. Yang ketiganya menuju tempat yang jelas, meskipun hanya arahnya. Jadi kalau musafir yang tidak jelas, bila tidak jelas tidak pasti berapa kilometer, pergilah dulu. Itu tidak boleh. Yang ini tidak mendapat keringanan orang yang berpergian namun tidak memiliki tujuan pasti, walaupun ia telah menempuh jarak 2 marhalah. Tak boleh juga walaupun. Tapi kalau dalam bab sembahyang, kalau tak pasti tak boleh, tapi kalau dah lebih daripada 2 marhalah bolehlah. Tapi kalau puasa ni disebut di sini walaupun telah menempuh jarak 2 marhalah. Sebab dia tak pasti lagi bila nak berhenti kat mana, tak pasti 2 marhalah ataupun tidak. Tidak boleh dia berbuka terus. Sebab apa? Bila berbuka tiba-tiba 60 km berhenti dah. Sampai 60 km, 70 km berhenti rehat dah. Kita berhenti di sinilah. Maksudnya sepatutnya tak boleh. Sepatutnya tidak boleh. Yang keempatnya, safar tersebut untuk tujuan yang baik seperti berdagang. Itu termasuk kita nak berbisnes, boleh tak? Boleh. Berbeza jika tidak ada tujuan baik seperti jalan-jalan hanya untuk melihat satu wilayah atau sekadar hiburan, tak boleh. Yang kelimanya telah melewati batas wilayah ia tinggal, maknanya qaryah. Kalau dalam bab jamak qasar kan, qaryah, mukim, sempadan dia. Apabila masih berada di wilayah desa ia tinggal, maka belum bisa habis Indonesia. Belum boleh mengambil keringanan, tak boleh. Jadi macam kita sebut bawah ni, dia akan sebut bila mesti syarat mula musafir itu. Yang keenam, mengambil keringanan berbuka saat sedang dalam safarnya. Bukan bermakna dia makan dah daripada rumah, dia tak boleh. Dalam erti kata dia lepas melewati itu baru dia boleh makan, ataupun diberikan keringanan kepadanya untuk berbuka.
Apabila sudah sampai di tempat tujuan dan ia sudah berstatus mukim, berstatus mukim, maka wajib meneruskan puasanya. Kalau dia musafir lebih daripada 2 marhalah, dia tak berbuka lagi. Sampai katakan 150 km dia dalam keadaan dia berpuasa, berhenti dah sampai destinasi, dah tak boleh dah lah nak berbuka. Yang boleh tadi waktu perjalanan. Tapi bila dia tak berbuka, dia berpuasa tahan-tahan sampai dah ke destinasi, maka bila dah sampai dia jadi wajib pula teruskan puasa dia. Tapi kalau perjalanan tu dia berbuka dah, tak ada masalah lah, tidak menjadi masalah. Yang ketujuhnya, memulai safar sebelum subuh. Musafir itu didahului sebelum ataupun dimulakan sebelum daripada subuh. Apabila ia memulai musafir ataupun safar dalam keadaan sudah berpuasa, maka wajib meneruskan puasanya. Kalau dia keluar tu pukul 8 pagi, sudah pasti 8 pagi tu dia kena puasa dah daripada malam. Dia kena berniat. Dia tak boleh tidak berniat dengan alasan saya nak musafir, tengah jalan nanti memang saya nak berbuka. Tak boleh. Maka kalau dia berpuasa, kemudian keluar pukul 8 pagi, kemudian dia teruskan perjalanan, dia wajib teruskan puasa. Walaupun berapa jam pun perjalanan, melainkan ada kesulitan lain, tu cerita lain lah. Tapi dia mesti meneruskan, wajib dia berpuasa. Tambih ni maksudnya perhatian. Saat ia berbuka di tengah safar, wajib berniat mengambil keringanan. Ia tarakhus, yang ini niat tarakhus, maksud niat keringanan. Bukan kerana niat berseronok ambil peluang, dah kita puas, kita berjalan ni boleh makan, bukan, tapi nak mengambil keringanan. Tapi dari segi afdal, keutamaan adalah kita berpuasa. Kalau kita katakan naik kapal terbang 7-8 jam pun, tetapi tidak adalah rasa lapar, penat, dan naik kapal terbang tidur je, boleh tak kita teruskan puasa je? Itulah yang sebaiknya. Tapi kalau kita nak berbuka, boleh tak? Boleh. Dia tidak berdosa, diberikan keringanan di situ, dibolehkan. Baik, itu selesai berkenaan dengan puasa. Yang terakhir saya nak jelaskan sebelum kita masuk kitab lah, berkenaan dengan imsak. Nota ni pun sebenarnya menarik sebab lebih mudah. Ni banyak berkenaan dengan masalah-masalah sekarang kan. Ini pun bagus ni, kena tanya kot orang muda, dia tanya hukum bercium saat berpuasa. Haram bila dapat membangkitkan syahwat. Haram lah. Atau ada pandangan kata pula khilaf aula, bila tidak sampai membangkitkan syahwat. Ini perbahasannya panjang juga ni, tapi tak apalah, dalam kitab kita pun kita sentuh dah tu. Kata mbak semua tu kita dah sebut. Jadi ada pendapat lah, ada beberapa pendapat. Khilaf-khilaf ni adalah ini gambar rajah yang lebih cantik. Batang hidung tu kat mana? Cuba tengok. Kita tunduk tadi batang hidung, atas pada batang hidung tu. Atas lagi. Yang ni. Ni. Bawah ni masih boleh. Di keluar tu, yang biru ni masih lagi luar. Mana kalau korek pun tak ada masalah lagi. Makruh cerita lain. Mana kita kata batal. Atas pada ni baru. Macam swab tu dah atas lagi. Kan? Swab dah naik ke atas dah. Sampai ke atas sana dah. Mana kalau sini tak apa lagi. Saya rasa kalau ibu jari kita pun sampai situ je. Tak ada lagi orang boleh masuk sampai ke sana. Halus tu dia punya jari. Ini tempat dikira luar ya. Untuk hidung. Manakala untuk rongga mulut itu kita dah tunjuk tadi pada makhraj ha. Cuma khilaf menurut Imam Rafi'i kha atas lagi. Tapi kalau pandangan Imam Nawawi bawah lagi sikit lah. Banyak kitab sebut ha lah, bukan kha, ha lah. Maknanya pandangan Imam Nawawi menyebut dengan ha, ni batasannya.
Atas ni tak apa lagi, masuk dalam ni batal lah. Kemudian batasan telinga. Batasan telinga biru ni dikira luar lagi. Maksud kita setakat kata kat tepi-tepi telinga ni dah kalau gatal kebetulan. Tak batal lagi. Dalam ni baru dikira dalam. Manakala batas awal bahagian dalam dubur bukan dalam dah ni. Dah mula-mula tu masuk dah kira dalam. Kalau dubur. Sebab tu kalau orang yang melampau sangat dalam beristinja, dia pergi masuk tangan tu, pergi masuk sampai ke dalam sikit je pun dah batal. Sebab batasan dia di awal. Bahagian dubur yang tidak wajib dibasuh saat mandi. Yang tidak wajib, kita dah sebut mana yang wajib dibasuh ketika kita mandi wajib. Ketika kita duduk bercangkung, itu sahaja. Tak boleh, tak perlu lebih daripada itu. Kalau kita masuk lebih daripada itu, jari kita sudah bawa kepada memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, maka hukumnya batal. Tapi begitulah, mungkin ada orang dia sebut, saya pernah dengar lah dia ceritakan, ada yang mengajar bagi tahu, dia kata tak apa, jari bukan makan, bukan makanan pun. Balik kepada perbahasan kita tadi, isunya ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Tidak timbul isu makanan ataupun tidak. Itu mazhab Syafi'i kita. Ni semua ada ni. Rokok ada, inhaler, animal, banyaklah istilah-istilah, semua istilah-istilah semua medical semua ni. Ni ada satu-satu dibahaskan, semua batal lah, bagian batal, bukan tidak batal. Kalau Vicks tak batal, Vicks. Mana Vicks inhaler pun dia jenis angin saja, dia tidak batal. Yang batal bila masuk air tu lah. Ni saya tak detailkan, tapi dia detailkan satu-satu ni. Ni kemudian lah, lain kali pula lah kita buat daurah baca kita. Dia tak kitab ni, dia buat nota lah. Sikit saya nak tunjuk sini je. Berkenaan dengan imsak. Ini nota yang saya kira agak bagus lah, dibuat dalam satu grup Telegram. Okey, tapi di Indonesia sikit. Tengok. Berkenaan dengan wajib imsak, sunat imsak, wajib qada. Ini penting. Dia macam kesimpulan lah nak memudahkan kita. Tapi kena ingat dia, saya ulang balik, imsak di sini dengan maksud imsak menahan diri. Maksudnya dia tidak boleh membuat segala perkara yang membatalkan puasa, walaupun dia tidak berpuasa. Dia tak puasa dah, hari tu dia puasa dia dah tak sah. Tetapi dia wajib imsak, ada waktu dia wajib imsak, ada waktu dia sunat imsak. Ini kita nak tengok. Dan wajib qada. Yang pertama, sengaja membatalkan puasa. Dia sengaja membatalkan puasa. Dia makan. Pukul 8 pagi saja makan. Memang dia tak nak puasa. Maka dia wajib imsak. Wajib imsak maksudnya wajib dia menahan diri daripada makan dan minum selepas itu. Perbuatan tu berdosa dah. Kemudian dia wajib pula imsak. Kata dia makan pula pukul 10, berdosa lagi. Dia makan lagi pukul 12, berdosa lagi. Jadi orang yang tidak berpuasa, satu berdosa kerana tidak puasa, satu lagi berdosa kerana tidak imsak. Yang orang tak makan ni lah. Boleh tengok, saya pernah tengok sendiri tu orang satu tempat kerja, tak nak cerita lah tempat kerja mana, dia pakai isap rokok geng-geng dia. Sebab atas alasan keuzuran atau barang kan. Atau gitu atau okay, saya tengok Allah ramai-ramai isap rokok. Pukul 7-8 pagi. Dia hukumnya adalah haram sebab dia wajib imsak. Dia tidak puasa, satu dosa dah. Satu lagi dia tidak imsak sebab hukumnya wajib dia menahan diri. Dan dia wajib qada. Wajib qada lah. Yang kedua, lupa berniat puasa di malam hari. Dia lupa berniat puasa di malam hari. Macam kita sebut tadi, terlupa niat. Niat bertaklid dengan mazhab Maliki pun tidak. Niat dengan mazhab Syafi'i pun tidak. Maka kalau begitu,
dia wajib imsak. Dia sedar-sedar pukul 9, dia kira macam puasa lah. Dia ingat puasa pukul 9 tu, dia fikir balik. Dia kata semalam niat ke tak? Semalam niat ke tak? Rupa-rupanya dia tidak niat. Maka dia tidak boleh makan. Tak boleh dia kata, makan dulu sikit, lepas tu baru kita imsak. Tak boleh. Dia kena imsak terus. Wajib dia imsak dan wajib dia qada. Yang ketiga, makan sahur kerana mengira belum terbit fajar. Ternyata sudah masuk waktu subuh. Macam kita sebut situasi tadi. Dalam keadaan dia gelap, tak nampak, kena pula hari mungkin gelap, buka lansir pun gelap, jam pula mungkin dia tak tengok jam. Mamai tengok macam pukul 5, rupanya pukul 7. Makan, lepas makan tunggu azan subuh, tak subuh-subuh. Dia kata lama tak subuh. Tengok lah pukul 8 lebih dah. Pukul 8 lebih. Maka puasanya tidak sah tu. Jadi wajib imsak. Yang dia makan tu tak berdosa lah, sebab dia tidak tahu. Tapi lepas tu boleh tak dia makan, sebab dia kata batal dah puasa. Puasa pun tidak sah. Ya, tapi tetap wajib imsak. Wajib dia menahan dirinya daripada makan dan minum, termasuk buat perkara-perkara lain lah yang membatalkan. Seperti apa? Bersama dengan isteri, dah dua-dua makan pukul 7.30. Dia kata kita tak puasa hari ni, bolehlah buat macam-macam. Boleh dah? Tak boleh. Wajib imsak. Tapi kalau dia kalau contoh dia bersama dengan isteri, berdosa lah, tapi tak kenalah kafarah. Kena kafarah ni bila dia sedang berpuasa dan dia menjimak isterinya. Itu tak boleh. Berbuka kerana mengira sudah tenggelam matahari, ternyata belum masuk maghrib. Ni kes yang sama macam subuh. Ni dia rasa ingat ke dah masuk waktu, lalu dia makan. Ini situasi ini berbeza dengan orang yang lupa lain. Ni bukan dia lupa, dia tahu dia puasa, cuma dia tersalah waktu. Ingat dah masuk waktu, tetapi rupanya belum masuk waktu. Maka hendaklah dia imsak. Tapi biasanya berbuka tu dah dekat dah. Kalau nak imsak pun 5 minit je kot. Dah salah berbuka awal 5 minit, dia kena imsak lah. Mungkin kalau mungkin kes contohnya azan asar. Ingat gelap betul-betul asar, maghrib dah kok. Dengar azan, bangun makan terus. Makan dah baru asar rupanya. Puasanya itu batal dan dia wajib imsak. Janganlah dah kalau dah tahu dah alang-alang makanlah sampai kenyang, tak boleh. Wajib imsak dan wajib qada. Menelan air saat puasa bukan kerana taharah yang wajib atau sunnah. Wajib ataupun yang sunat. Tu beza tadi tu. Kita bicarakan, kita tak boleh nak buat bandingan. Kalau kita katakan taharah yakni berkomor-komor kerana berwuduk. Tapi kalau mubalaghah kerana melampau, tak boleh juga. Tapi kalau tidak melampau, kemudian dia tertelan, tu tak sengaja, tak batal. Tapi ni menelan air saat puasa bukan kerana taharah yang wajib atau yang sunat. Contohnya apa? Contohnya nak menyejukkan mulut dia, saja main-main dalam mulut, biar basah sikit, dia kata ada resap-resap sikit masuk. Contoh kan. Kalau budak-budak dia tak begitu dah, kanak-kanak dia komor-komor, dia telan satu teguk, tu batal tu dah tu. Tapi kalau dia buat begitu, kalau dia tertelan, batal puasanya, wajib dia imsak dan wajib dia qada. Orang yang sembuh dari sakit dan musafir yang sudah berstatus mukim pada siang hari dalam keadaan puasa, maksudnya orang yang sakit. Orang yang sakit tapi dia puasa lagi, dia boleh puasa. Kemudian sembuh daripada puasanya. Katakan dia sakit, tapi dia niat puasa. Sakit sampai pukul 9 pagi, sakit lagi 10, 11, 12, pukul 1 hilang sakit. Boleh tak dia nak ambil kaedah tadi? Dah kan sakit boleh berbuka? Tak boleh dah, sebab awak dah sihat. Jadi kalau dia katakan begitu, dia wajib dia imsak dalam keadaan berbuka, dalam keadaan
dalam keadaan musafir dan dalam keadaan sakit, dan musafir yang sudah berstatus mukim pada siang hari. Sama juga. Dia dibagi dua ni dalam keadaan puasa. Kalau keadaan puasa sebenarnya dia tak boleh buka dah tu, dia kena teruslah berpuasa. Kena terus berpuasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa, kalau tidak berpuasa, contohnya sakit. Sakit tu yang menuntut dia supaya berbuka. Kemudian pukul 11, pukul 12 sihat. Dia sunat imsak. Dia sunat imsak. Kalau orang yang musafir yang sudah berstatus mukim pada siang hari, kalau berstatus mukim pada siang hari, dia kalau dia berpuasa, sepatutnya kalau dia dah sampai tempat tu dalam keadaan puasa, dia tak boleh dah berbuka. Dia kena teruslah dia berpuasa. Kalau dalam keadaan tidak puasa, contohnya dia musafir, memang dia keluar sebelum subuh, tengah jalan dia makan, kemudian pukul 2 petang dia sampai ke tempat dia nak tinggal itu, 3-5 hari ataupun 4 hari dan ke atas. Bila sampai di situ, sunat dia imsak. Maksudnya sunat dia tidak makan. Tapi orang yang berstatus mukim ini, dia kata wajib dia qada. Orang yang sembuh daripada sakit, orang yang sembuh daripada sakit ni kenapa dia sebut tak payah qada? Kalau dia sembuh itu, kalau dalam keadaan puasa, dia terus puasalah, tak ada masalah. Tu ada masalah sikit kat situ. Kenapa? Kalau dalam keadaan puasa, orang yang sakit, kemudian dia tidak berbuka, dia teruskanlah. Bila dah sihat tu, tengah hari dah sihat, dia wajib teruskan puasa dia, takkan nak berbuka pula. Awak dah sihat. Jadi tak timbul isu sebenarnya dia kena berbuka. Tak timbul dah isu tu. Dia kena qada, tak timbul isu lah. Anak kecil yang balik pada siang hari. Anak kecil yang balik pada siang hari, kalau dalam keadaan puasa, bila dia balik, contohnya 15 tahun tu cukup pada tengah hari. Kalau 15 hari, tapi dia puasa dah. Cuma katakan pada tengah hari bulan puasa itu cukup 15 hari, 15 tahun bulan Qamariyah, maka dia sudah balik. Dia teruskanlah puasa. Sebab dia tulis tu dalam keadaan puasa. Kenapa dia kata nak wajib imsak? Maksudnya wajib imsak agaknya di sini maksudnya wajib teruskan puasa. Wajib diteruskan puasa. Dan tak adalah istilah qada. Puasa dia selesailah. Kalau dalam keadaan tidak puasa, tiba-tiba dia balik pada tengah hari, dia disunatkan imsak. Dia tak puasa lah, dia tak wajib. Dia tidak puasa, tapi sampai tengah hari itu balik, contohnya tadilah cukup 15 tahun Qamariyah. Maka kalau balik pada waktu itu, dia sunat imsak selepas itu, sehinggalah masuk waktu maghrib. Esok tu dah jadi wajib lah atas dia, sebab dia sudah balik. Yang kata hari yang dia belum balik, tapi tengah-tengah hari itu dia balik, tu dia tak puasa, sampai pada waktunya itu dia kena imsak. Sunat imsak, dia bukan wajib. Sunat saja dia imsak. Dan hari itu kena qada tak? Dia tak kena qada, sebab dia tak cukup syarat wajib pada hari tersebut. Keesokan harinya baru dia mula berpuasa. Tak adalah maksudnya katakan dia balik pada 15 Ramadan, jadi 14 hari itu kena qada tak? Tak kena qada, sebab dia tak cukup syarat wajib. Dia tidak cukup syarat wajib. Suci daripada haid dan nifas pada siang hari. Maknanya orang wanita, perempuan yang haid, kemudian datang haid itu, haidnya berhenti pada pukul 10 pagi. Bila berhenti pada 10 pagi, ada baki lagi sampai ke maghrib, sunat dia imsak. Maknanya sunat dia tidak makan. Tapi kalau dia nak makan tak apa, tak berdosa. Tapi kalau dia imsak, dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat imsak. Dan wajib qada lah. Wanita dia wajib qada. Waktu haid dia mesti qada.
Sedar dari gila pada siang hari. Sebab orang gila kita dah sebut tadi, perbahasan pagi tadi, orang yang gila walaupun sekejap tak wajib puasa. Tak wajib puasa. Kalau dia puasa dah tiba-tiba gila pun puasanya batal. Dan dia tidak wajib mengqadaknya. Sebab dia tidak cukup syarat wajib. Tapi kalau dia gila sampai pukul 10 pagi dia gila, lepas tu dah okey, dia sunat imsak. Dia tak sunat, dia tak makan lah, tidak buat perkara-perkara yang membatalkan sehinggalah tenggelam matahari. Wajib tak dia qada? Tak wajib lah, sebab dia tidak wajib pada hari itu. Maknanya hari-hari yang dia gila itu dia tak wajib, sebab dia sudah tidak mencukupi syarat wajib puasa. Yang ke-10-nya, kafir yang masuk Islam pada siang hari. Dia masuk Islam pada pukul 12 tengah hari. Maksudnya 12 tengah hari itu dia sunat imsak. Kita beritahu je lah, dah kebetulan awak masuk Islam ni bulan puasa ni, jadi bila awak mengucap syahadah, kalau boleh awak jangan makanlah sampai kepada maghrib nanti. Jangan makanlah, sebab sunat je lah. Kalau dia nak makan juga tak ada masalah, sebab pada hari itu dia tidak wajib berpuasa, tak cukup syarat wajib. Sebab tu disebut tidak perlu qada. Esok baru dia mula berpuasa, jadi wajib atasnya kalau cukup syarat. Baik. Imsak di sini adalah menahan dari segala pembatal puasa hingga terbenam matahari sebagai bentuk pemuliaan. Itu di antara tujuan daripada imsak. Ialah tujuannya bentuk pemuliaan terhadap kesucian bulan Ramadan. Nak jaga kesucian bulan Ramadan. Cuma hukumnya berbeza. Ada yang wajib imsak, ada yang sunat imsak. Meskipun puasanya di hari itu batal atau tidak sah, baik mewajibkan qada ataupun tidak. Itu tengok kepada yang kita jelaskan tadilah. Apabila sengaja melakukan pembatal puasa, maka berdosa. Pada mana? Pada bab yang wajib imsak. Kategori yang wajib imsak ni, sengaja membatalkan puasa yang lain pertama tu, baris yang pertama tu, yang wajib imsak tu, kalau dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, hukumnya berdosa. Saya tak puasa dah, betul, tapi awak wajib imsak sebab awak termasuk dalam kategori ini, 1 sampai yang ke-6 ni. Maka dia wajib imsak, wajib dia menahan diri. Itu berkenaan dengan imsak. Ini dia bagi sikit, bagus juga ni, nombor 2 ni. Apabila sengaja melakukan pembatal puasa, maka berdosa. Masalah, apabila golongan nombor 1 sehingga 5 itu berjimak di siang hari, maka tidak ada kewajipan kafarah jimak, namun ia berdosa dan tetap wajib imsak sampai maghrib tu. Jadi kalau dia berjimak, adakah kena kafarah jimak? Tak kenalah, sebab dia memang tak puasa. Yang kena kafarah jimak itu ialah orang yang berpuasa. Kalau dia sudah batal puasanya, dia berjimak boleh tak? Boleh, tak ada masalah lah. Tapi berdosa tak? Berdosa lah kalau dia dikategorikan daripada orang nombor 1 sampai nombor 5 ni. Sengaja membatalkan puasa, lupa berniat puasa, dia tak boleh buat. Kalau buat jadi dosa, jadi berdosa. Okey, itu saya rasa itu sikit nak jawab bab imsak. Jawab pun dah kat setengah jam lebih. Okey, kita masuk pada kitab. Kitab fiqh puasa. Kita pada muka surat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fima yubihul fitr. Fasal pada menyatakan perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Wa yajuzul fitru lil maradi
allazi yubihut tayammuma, dan dibolehkan berbuka kerana sakit yang membolehkan bertayamum. Sila. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, jadi dibolehkan. Dibolehkan orang yang sakit, faman kana minkum maridan. Yang pertama sakit, au ala safarin, ataupun di dalam musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajiblah dia menggantikan puasa yang dia tinggalkan kerana sakit dan kerana musafir itu pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain ini, muslimin muslimat rahimakumullah, dia muwassa'. Kita nak mengqada puasa yang kita tinggal puasa Ramadan lah di sini. Dia luas. Luas tu sampai bila? Sampai puasa akan datang. Jadi tidak timbul isu tak baik dia puasa bulan Syaban baru nak ganti. Tak timbul isu tu. Sebab dia waktunya luas. Jadi kalau muslimat dia nak berpuasa sunat dulu, boleh tak? Dia nak puasa sunat 6 Syawal dulu, dia tak nak campur sekali. Dia nak puasa 6 Syawal dulu. Yang qada tu dia nak puasa asing. Boleh, boleh, tak ada masalah. Dah utama yang sunat dulu, tak apa. Sebab apa? Yang fardu itu, yang qada itu dia luas waktunya. Dengan syarat dia memang berniat untuk mengqadanya. Kalau daripada awal memang dia tak nak qada, tu dosa lah. Dan kalau takdir dia mati sebelum dia qada, tidak berdosa. Sebab waktunya luas. Sama seperti mana dalam bab sembahyang. Bab sembahyang ada keluasan tak? Adalah. Waktunya kalau maghrib isyak tu, itulah luas lah kita kira waktu dia. Kalau isyak sampai ke subuh. Jadi kalau katakan selepas daripada isyak, masuk waktu isyak, dia nak tidur dulu, penat sangat, dia nak bangunlah tengah malam pukul 12, memang dia niat nak bangun sembahyang isyak, tetapi kerana keletihan terus terkejut subuh, masuk waktu subuh dah baru terkejut, ataupun lepas daripada subuh dah pukul 8 pagi baru terkejut, berdosa tak? Dia tidak berdosa. Tapi tidur selepas masuk waktu dia makruh. Sebab dibimbangi tadi begitulah, takut tak terkejut. Tapi tidak berdosa sebab dia berazam dah. Melainkan dia tidur tu, memang aku tak nak bangun. Tu jadi berdosa. Jadi dalam bab puasa ini pun sama. Jadi kalau, sebab ada riwayat Sayyidatina Aisyah, dia mengqada puasa dia pada bulan Syaban. Jadi tak timbul isu. Cuma, yelah kalau ada masa tu, janganlah sampai kelar kabut. Kadang-kadang rapat sampai hari Isnin ni puasa lagi, tak cukup. Kalau melangkaui kan nanti kena bayar fidyah pula. Tapi waktunya luas. Kita kira setahun lah keluasan waktu untuk mengqada puasa. Jadi disebut allazi yubihut tayammuma. Macam mana diukur dengan sakit itu? Sakit yang membolehkan bertayamum. Macam mana? Begitulah dibolehkan kepada orang yang sakit untuk berbuka. Tengok 43. Sesuatu yang diharuskan bertayamum. Yang pertama, sesuatu yang boleh membawa kepada kematian. Ya, samalah. Maksudnya kalau sakit yang boleh membawa kepada kematian, boleh berbuka. Boleh tidak berpuasa. Sama dia kiaskan kepada tayamum, ataupun dia buat bandingan itu dengan tayamum, persamaan itu dengan tayamum. Yang kedua, Sesuatu yang boleh membawa kepada hilang manfaat anggota. maksudnya kalau dia berpuasa pun sama yang boleh membawa kepada hilang manfaat anggota, maka dia boleh berbuka. Dia boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, sesuatu yang boleh membawa kepada kecacatan yang teruk pada anggota zahir. Ya, sesuatu yang boleh membawa kepada kecacatan teruk pada anggota zahir. Kalau puasa boleh bawa kepada kecacatan, maka dia boleh berbuka. Yang keempat, sesuatu yang melambatkan kesembuhan atau menambahkan kesakitan.
Contohnya dalam bab makan obat, doktor kata memang tak boleh. Kalau tak makan obat pukul 12 tengah hari, kalau dilewatkan sampai pukul 7:30 malam, nyawa akan terancam, ataupun stroke ke, ataupun boleh bawa kepada separuh mati ke. Itu termasuklah. Tapi kalau doktor kata boleh nak anjak sikit, makan obat tu boleh dilewatkan sikit, sepatutnya makan pukul 4. Kita tanya dah, doktor boleh tak nak makan pukul 7:30 waktu buka? Doktor kata okey lagi, tak ada masalah, masih lagi. Kan dia kadang kalau antibiotik apa semua kan, tapi ada bahagian mungkin ada penyakit doktor kata tak boleh. Kalau makan waktu tu dia obat tu tidak jadi berfungsi kepada badan, dia sudah terputus dia punya rantaian tu, pukul 6 jam contohlah. Kalau doktor kata tak boleh, mesti makan. Kalau tidak, awak memang tak baik, saya silap makin teruk, maka kita boleh berbuka. Tapi kalau doktor kata okey, boleh anjakkan masa itu, boleh adjust masa, jangan kita pula kata kalau boleh jangan puasa lah, mudah sikit. Tak boleh lah, sebab doktor kata boleh adjust. Sebab saya pernah makan ubat batu karang, tertanya bila beli, dia kata kena makan 2 biji 2 biji mana 3 kali makan. Saya kata dah puasa macam mana? Dia kata you makan sekali 6 biji. Dia kata begitu. Tapi doktor tak pakar, mana nampak tu, beli kedai biasa. Dia kata you makan tu 6 biji. Dia bukan Islam lah. You makan tu 6 biji. Okey, tak apa lah, makan tu 6 biji. Tak bolehlah tidak berpuasa, sebab masih ada jalan dia. Ni memang tak boleh, doktor kata memang mesti makan. Ini waktu time makannya. Kalau tidak nanti bawa kepada mudarat, melambatkan sembuh atau menambah kesakitan. Jadi bila tak makan tu dia akan jadi sakit. Sampai kita tengoklah orang macam dia kena ambil painkiller contohnya. Contohnya lah. Tapi painkiller ni ada juga dia bawa masuk begini kan. Ada jenis bawa masuk dalam badan begitu. Kalau masuk begitu tak apa, tak batal puasa. Kalau jenis makan, doktor kata tak boleh jenis makan je, memang kena makan. Kita tengah sakit dah, nak tahan lagi, ada berapa jam lagi? Tak banyak dah, 6 jam lagi. Allah nak boleh tunggu 6 jam, sakit tu. Kalau orang kena batu karang, memang bergelepur dah tu. Saya pernah kena, dia start pukul 12 dah start sakit. Start pukul 12 tengah hari sakit. Pergi kerana ambil painkiller. Jadi memang pukul 12 je sakit. Sebab apa? Kita tak minum air dah. Puasa, tapi air tu dia tak tahan. Dia kena minum lagi. Akhirnya kena ambil painkiller. Tapi ada cara kan. Mula-mula kita tak tahu, kita pergi klinik tak puasa lah, tapi ambil painkiller sebelum daripada masuk fajar. Jadi tak rasa sakit lah. Okey, tahan lah sampai ke maghrib. Okey lah, tak apalah. Tengok situasi. Kita tak nak hukum setiap orang, itu berbeza. Yang penting kita tahu dia punya asas dia. Apa dia punya asas dia? Kalau sakit itu melambatkan sembuh, doktor kata kalau puasa boleh pakcik, tapi nanti lambatlah sembuh. Sebab tak makan obat, sebab tak ambil rawatan, tak buat rawatan-rawatan yang nanti memang akan membatalkan puasa. Maka dalam keadaan begitu dibenarkan untuk kita tidak berpuasa. Jadi kesakitan itu nak kena tengoklah, nak perlu dilihat. Contohnya macam kita sebut tadi, masukkan wayar melalui kemaluan. Benda tu kalau kita katakan boleh buat malam, boleh buat malam, maksudnya boleh tahan, tak ada masalah. Buat malam lah, minta buat malam, jangan buat siang. Sedangkan kita boleh puasa, tapi doktor kata tak boleh dah ni, kalau tidak makin teruk. Itu dibenarkanlah untuk tidak berpuasa, berbuka dan sebagainya. Peringatan, bukan semua sakit membolehkan untuk berbuka puasa. Perincian hukum berbuka puasa kerana sakit dijelaskan dalam kitab Nihayat Al-Zain halaman 189. Jadi bukan semua sakit boleh berbuka puasa. Sakit gigi tu nak buka puasa, ni kepala tu nak buka puasa. Tengok dulu. Gastrik pun tengok. Kebanyakan orang kan tak puasa dia beri alasan gastrik. Ya memang gastrik ni memang sakit. Dia mari berpeluh, tak boleh nak buat apa dah. Tapi
tengok dulu. Kena tengok, rujuk kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Doktor. Doktor kata kalau puasa memang akan jadi gastrik. Gastrik awak ni tahap yang teruk. Kalau awak puasa sakit dan akan jadi mudarat dan sebagainya. Jadi tak puasalah. Dan kalau begitu gastrik tanya doktor baik tak? Dia kata doktor kata tak baik dah, kira sampai ke mati dah ni. Dan tak boleh nak puasa. Maka payah fidyah je lah. Sebagaimana sakit yang kita sebut tadi lah, orang terpaksa pakai inhaler contohnya. Orang yang berpenyakit kanser yang tak ada harapan sembuh, tak ada harapan sembuh dah, maka dia perlu membayar fidyah sahaja, tidak perlu puasa lah. Sila terjemahan. Terjemahan orang sakit ada tiga keadaan. Pertama, Ya. jika beranggapan akan berlaku kemudaratan yang mengharuskan tayamum, maka makruh berpuasa dan harus berbuka. Ya. Kedua, Tengok, yang pertama, jika beranggapan akan berlaku kemudaratan yang mengharuskan tayamum, maka makruh berpuasa dan harus berbuka. Jadi kalau dia beranggapan ni, maknanya merujuk kepada ahli lah. Jangan dia syok sendiri je. Ataupun dia dah ada pengalaman. Sebelum ni memang sakit. Kalau dia tak kalau dia tahan berpuasa, nanti memang akan sakit yang amat sangat. Maka kalau keadaan begitu, makruh dia berpuasa. Makruh pula puasa. Sebab apa? Sebab bawa kepada mudarat. Dan harus dia berbuka. Kedua, jika pasti akan berlaku kemudaratan tersebut atau sangkaan yang kuat atau sampai menjadikannya binasa atau sampai hilang manfaat satu anggota tubuh, maka haram berpuasa dan wajib berbuka. Sampai tahap kalau katakan ada orang yang dia berkeras juga, sakit dah teruk, dia kata nak puasa juga, padahal dah makin teruk sakit ni, mudaratnya seperti dia kata boleh bawa menjadikannya binasa ataupun hilang manfaat satu anggota tubuh. Doktor suruh kena makan ubat ni, kalau tidak anggota hati lumpuh sebelah, katakan dia nak bertahan juga, tak nak berbuka, nak makan, nak puasa juga, maka haram dia berpuasa dan wajib dia berbuka. Sebab lebih penting menjaga, dipanggil hifzun nafs di situ, menjaga kesihatan, menjaga nyawa itu lebih utama. Ketiga, jika sakit ringan segera-gera yang tidak sampai beranggapan akan berlaku kemudaratan yang mengharuskan tayamum, maka haram berbuka, bahkan wajib berpuasa selagi tidak bimbang bertambah sakit. Jadi kalau yang ketiga pula, kalau sakit ringan-ringan, demam saja, demam sesema dan sebagainya contohnya, yang tidak sampai berlaku kemudaratan yang mengharuskan tayamum, maka haram dia berbuka. Haram tu. Jangan buat mudah-mudah ni, sakit sikit nak berbuka, sakit sikit nak berbuka, jangan. Tak boleh. Bahkan wajib dia berpuasa selagi tidak bimbang bertambah sakitnya. Walil khaifi minal halaki wali ghalabatil ju'i awil atashi, harus berbuka bagi orang yang takut binasa, harus juga berbuka kerana terlampau lapar dan haus. Jadi harus berbuka bagi orang yang takut binasa, takut dirinya binasa. Maknanya takut binasa ini contohnya bawa kepada mudarat tadilah, mudarat badan dia, ataupun kita katakan diancam dan sebagainya, maka dia harus berbuka. Yang keduanya harus juga berbuka kerana terlampau lapar, seperti orang yang bekerja berat. Orang yang bekerja berat, tapi saya tengok, maaf sebutlah kan, orang yang kerja binaan ni lah, orang Indonesia pun saya, dia buat rumah waktu bulan puasa, pagi-pagi isap rokok dah. Tapi dia segan lah dengan kita, minta maaf lah Pak Ustaz, dia kata minta maaf, tak boleh, dia bawa air dah, ikat tepi tu, beli kat mana, bahasanya mamak lah kot, bawa bekal dah air tu. Dia sepatutnya orang yang kerja berat, dia kena berniat dulu pada waktu malam, macam kita sebut tadi. Niat dahulu pada waktu malam, dia kerja dulu, bila dah tak larat, baru dibenarkan berbuka. Bukan terus makan daripada pagi, beli dah nasi lemak, kemudian dia kedai-kedai banyak tutup, bagus dia makan KFC. Masa saya tengok, makan KFC agaknya mudah sebab pakai apa ni, pakai true apa
pakai masuk kereta parking, pakai beli begitu, orang tak nampak sangat agaknya. Jadi dia tak boleh tidak berpuasa terus, sebab kemungkinan tiba-tiba jadi kerja tak berat, ataupun mungkin dia kerja ialah dia turak kata, tapi hari itu hujan, redup, tenaga dia tidak guna banyak sangat, tidak penat, jadi kena puasa. Kalau dia berbuka daripada awal, itu yang syarat tak bagi tu. Maknanya puasa niat terlebih dahulu. Orang kerja bendang contohnya, berat tu kerja bendang bulan puasa, panas-panas. Panasnya panas yang terik, tapi dia puasa dahulu sampai tengah hari tak larat dah, terlalu lapar contohnya, terlalu dahaga, menyebabkan tak boleh nak buat kerja, maka dia dibenarkan untuk berbuka. Harus dia berbuka. Sebab tu disebut harus berbuka, bukan harus tak puasa. Harus berbuka maksudnya dia puasa dulu. Penggunaan pengarang kitab kita pun sebut harus berbuka, ataupun kita katakan masa mudahnya puasa dahulu. Jika terlampau lapar baru berbuka. Maksudnya orang yang takut binasa dia puasa dulu. Benda takut-takut je, tak tahu pun benda tu berlaku ke tidak. Jadi tak puasa daripada awal tu tak boleh. Maksudnya bila berhadapan dengan perkara tersebut, maka barulah dia berbuka. 44. Bahkan jika yakin atau buat sangkaan akan binasa, maka wajib berbuka. Allah SWT berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 125. Okey, tapi kalau yakin atau kuat sangkaan, dia tidak harus lagi dah jadi wajib dia berbuka. Namun jika 45, namun jika sekadar lapar dan haus, maka tidak boleh berbuka kerana sudah menjadi kebiasaan lapar dan haus bagi orang yang berpuasa. Bagi pekerja yang melakukan kerja berat pada siang hari Ramadan, hendaklah dia berniat puasa pada malam hari. Kemudian harus baginya berbuka jika terlalu susah untuk meneruskan puasa, seperti terlampau lapar dan haus. Namun wajib qada semula. Yang kita sebut tadilah, orang yang bekerja dia kena puasa dulu. Dia kena berniat puasa pada malam hari. Kalau dia tak berniat, tak puasa terus, dia kira esok kita kira tak payah puasa, tiba-tiba hari tu projek batal pula. Bos kata hari ni kita cuti, habis. Sebab tu puasa dulu, berpuasa terlebih dahulu, sehinggalah bila sampai kepada tahap tidak larat, tidak mampu, barulah diharuskan dia berbuka. Tapi wajib qada semula hari-hari yang dia tinggalkan. Walil musafiri safaran tawilan mubahan illa in tara as-safaru ba'da al-fajri. Begitu juga harus, tadi kita dah bincang ni, tak apalah kita baca je. Begitu juga harus berbuka bagi orang musafir dengan safar yang jauh. Safar yang jauh 81 km dan ke atas, dan diharuskan melainkan jika berlaku safar selepas terbit fajar. Macam kita sebut tadilah. Dan diharuskan, yakni diharuskan seseorang itu berbuka melainkan jika berlaku safar itu, yakni musafir selepas terbit fajar. 46. Dua marhalah ke atas, iaitu lebih kurang 82 km ke atas. Yalah, kita dah sebut 81, 82, disebut lah, lebih kurang lah, lebih kurang 82. 47. Bukan safar maksiat. Safar maksiat adalah safar yang tujuannya adalah untuk melakukan maksiat. Seorang yang musafir pada bulan Ramadan tujuan untuk melakukan maksiat, wajib dia berpuasa, haram berbuka. Termasuklah dia berdagang arak macam kita sebut tadilah. Dia buat urusan hantar arak dan ataupun perkara-perkara yang haram. Contohnya dia bermusafir nak menipu orang, turun daripada Kedah nak pergi ke Johor, nak menipu orang di Johor. Boleh tak dia? Memang kosak dia nak menipu. Boleh tak dia tidak berpuasa? Tak boleh. Tidak boleh dia membatalkan, ataupun tidak boleh dia meninggalkan puasa, tak boleh. Wajib dia berpuasa dan haram dia berbuka.
bahkan haram dia berbuka. 48 dibolehkan untuk berbuka jika dia telah bermusafir sebelum terbit fajar. Namun jika bermula musafir selepas terbit fajar, maka dia tidak boleh berbuka, bahkan wajib menurunkan puasa untuk hari itu. Ya, bahkan dia wajib. Tapi tadilah kalau dia lapor dan dahaga yang amat sangat, tiba-tiba contohnya musafir dia keluar lepas pada subuh, lepas pada terbit fajar, sampai tengah jalan kereta rosak, duduk tepi jalan tu dengan lapar dahaga dan sebagainya menyulitkan, itu kita tengok kepada lapar dahaga pula lah. Tapi dari segi musafir, keringanan pada musafir untuk dia berbuka tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau orang yang kita katakan bukan tidak nak berpuasa, maknanya membolehkan dia tidak berpuasa, dia mesti keluar sebelum daripada terbit fajar. Musafir dia mesti sebelum daripada terbit fajar. Was-saumu fis safari afdalu illam yatadarrar bihi. Kita dah sebut tadi. Dan berpuasa dalam safar itu lebih afdal sekiranya tidak jadi mudarat dengan berpuasa. Jadi kalau dia musafir dan dia memilih untuk berpuasa, itu lebih afdal. Walaupun bukan 2 marhalah lagi, perjalanannya mungkin 3,000 km naik kapal terbang, 5,000 km ni nak pergi ke mana? Nak pergi buat umrah contohnya. Bulan puasa kan nanti ramai orang pergi buat umrah. Jadi dia buat umrah pada bulan puasa. Mana yang lebih afdal? Berpuasa lebih afdal jika tidak jadi mudarat. Sebab apa? Naik kapal terbang, tidur saja. Tidur saja, bangun tidur. Maknanya sampai masuk waktu berbuka lah. Berpuasa itu lebih baik. 9 untuk berpuasa ketika bermusafir adalah dibolehkan menurut pandangan 4 mazhab. Hal ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada berpuasa ketika bermusafir. Masalah ketika bermusafir, manakah yang lebih baik, sama ada berbuka atau berpuasa? Perlu dilihat keadaan berikut. Pertama, jika menurunkan puasa itu sukar, maka lebih baik afdal berbuka. Tengok. Jadi kalau musafir, tak boleh kita nak kata afdal berpuasa. Tengok keadaan situasi orang tu. Musafirnya macam mana? Kalau musafirnya itu musafir yang menyebabkan jadi sukar, dia meneruskan puasa, maka berbuka itu lebih afdal. Dengan kesulitan, contohnya musafir, kalau kita ni tak adalah berlaku begitu kan, musafir berjalan kaki je, tak ada berlaku kan. Tapi kalau dia contohlah, musafir berjalan kaki jauh, 2 marhalah lah, sukar lah. Kalau begitu lebih afdal dia berbuka. Yang kedua, jika berpuasa tersebut tidak mendatangkan apa-apa kesukaran, bahkan bermusafir dalam keadaan yang selesa, maka lebih afdal meneruskan puasa. Tengok, kalau dia musafir dalam keadaan selesa, contoh naik kapal terbang ataupun naik kereta tapi ada driver, dia tidur je kat belakang, senang, selesa, tak ada masalah. Naik kereta api contohnya, dalam keadaan selesa, tidak menjadi masalah, maka afdal berpuasa lagi. Ketiga, jika puasa tersebut mendatangkan kemudaratan, maka haram meneruskan puasa. Tapi kalau puasa tersebut mendatangkan kemudaratan ketika musafir itu, macam-macamlah kemudaratan kepada dirinya, maka haram pula dia meneruskan puasa. Jadi wajib dia berbuka puasalah. Wa iza balagha as-sabiy aw qadima al-musafiru aw shufiya al-maridu wa hum shaimun harumal fitru wa illa istuhibbal imsaku. Apabila kanak-kanak sudah balik, ini pun sama dalam bab imsak kita dah bincang. Apabila kanak-kanak sudah balik dan orang musafir sudah tiba di kampung, atau orang sakit telah sembuh, sedangkan mereka dalam keadaan berpuasa, maka diharamkan mereka berbuka. Jadi kita habiskan dulu. Sebaliknya, jika mereka tidak berpuasa, maka ketika itu disunatkan bagi mereka untuk imsak. Jadi bagi kanak-kanak yang sudah balik, tersebut tadi, balik dia tengah hari. Jadi balik dia tengah hari,
Sebelum daripada balik dia puasa dah. Puasa tu jadi puasa, maksudnya dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa, tapi dia berpuasa. Jadi balik pada tengah hari bulan Ramadan itu, dia balik, adakah dia boleh membatalkan puasa? Tak boleh lah, dia kena sambung sampai habis lah. Dia wajib, bahkan dia wajib menyempurnakan puasanya. Sebab disebut diharamkan mereka berbuka. Ataupun orang yang musafir, cukup syarat dia berbuka puasa di tengah jalan, tetapi dia tidak berbuka puasa. Dia kata nanti kita sampai tempat kita bermukim, destinasi kita makanlah. Tak boleh lah. Kalau awak dah puasa, teruskanlah puasa. Tetapi kalau dalam perjalanan awak dah makan, sampai ke destinasi, masih awak ada masa lagi, contohnya sampai pukul 5 petang, sunat imsak. Dia bukan wajib, sunat dia menahan diri sehingga masuk waktu maghrib ataupun tenggelamnya matahari. Sekejap, ada lagi sikit. Sedang mereka satu lagi, orang sakit yang telah sembuh, sama juga. Orang sakit yang telah sembuh, waktu dia sakit dia tak berbuka pun. Jadi dia tahan lagi dah tahan. Lepas tu hilang. Kalau ikut sakitnya itu, dah boleh dia berbuka. Tapi dia tahan, sehat tengah hari tu, pukul 12 dia sehat, maka boleh tak dia berbuka? Dia kata dah tadi sakit kan? Boleh dah berbuka? Dah tak boleh dah. Dia wajib menahan dirinya terus berpuasa sehingga tenggelam matahari. Bahkan haram dia berbuka. Tetapi kalau dia sakit kemudian dia berbuka puasa, maksudnya dia tidak berpuasa, pukul 2 petang dia sehat, maka daripada pukul 2 tu sunat dia imsak. Sunat saja dia imsak. Sila. Ada soalan? Sila. Ya. 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 Dia kalau sembahyang memang dia ikut begitu. Kalau sembahyang, kalau puasa pun, kalau saya ingat saya ada perbahasan berkenaan dengan kalau di kutub utara atau kutub selatan tak boleh nak menentukan berapa. Dia akan mengikut negeri yang paling dekat ataupun dia ikut di Mekah, waktu Mekah. Jadi kalau dia balik ke situ, seumpama dia kena ikut tempat tu lah. Tempat tu berbuka berapa. Tapi tengok tu nak kena perhalusi balik tu. Sebab jadi berapa jam dia nanti kan berpuasa dan sebagainya. Nanti saya cek balik bahagian tu, InsyaAllah. Sebab dia jarang-jarang tu. Dia kalau ke sana jadi makin panjang. Bila dia lawan tu dia akan jadi tu ya. InsyaAllah nanti kita tengok semulalah bahagian tu. Ya, sila 50. Jika kanak-kanak telah balik, orang yang sakit sudah sembuh dan orang yang musafir telah tiba di kampung sedangkan mereka berpuasa, maka tiada lagi kelonggaran untuk berbuka dan wajib atas mereka untuk meneruskan puasa. Itu kena ingat tu. Dia tak boleh beri alasan dengan dia kata tadi saya musafir. Masalahnya awak sudah sampai ke tempat. Jadi kalau awak sedang berpuasa lagi, awak kena wajib teruskan puasa tersebut. Begitu juga dengan orang sakit, dan begitu juga dengan kanak-kanak yang telah balik. 51. Imsak ialah menahan diri daripada makan, minum, jimat. Maksudnya jika kanak-kanak, orang yang bermusafir dan orang yang sakit tidak berpuasa, tiba-tiba pada siang hari tersebut kanak-kanak itu balik, orang yang sakit sembuh dan orang yang musafir telah tiba di kampung, maka tidak haram mereka makan dan minum, tetapi sunat mereka imsak. Sama macam tadilah. Jadi kalau dia tidak berpuasa, tadi 50 tu kalau dia berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, dan memang dia tidak wajib berpuasa. Kanak-kanak yang belum balik dia tak wajib berpuasa. Orang yang sakit dia tidak wajib gugur kefarduan dia daripada berpuasa. Begitu juga orang yang musafir dibolehkan untuk berbuka. Jadi dia pun berbuka, kemudian dia balik, kemudian dia sampai kepada tempatnya, kemudian dia sembuh. Sedangkan dia tidak berpuasa, maka tidak haram dia makan dan minum, tapi sunat dia imsak. Sunat saja dia imsak.
Maksudnya kalau dia imsak dapat pahala. Pukul 2 tu dia dah sihat. Tak boleh makan lah. Tak boleh makan maksudnya sunat lah. Sunat dia tak makan. Sampai bila? Sampai tenggelam matahari. Dapat pahala bila dia menahan dirinya daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wa kullu man aftara li'uzrin aw ghairihi wajaba alaihi al-qada'u ba'da at-tamakkuni illa as-sabiyya wal majnuna wal kafira al-asliyya. Setiap orang yang tidak berpuasa kerana ada keuzuran atau tidak ada keuzuran, wajib ke atasnya qada' selepas mendapat kesempatan, kecuali anak kecil, orang gila dan orang kafir asli. Jadi orang yang tidak berpuasa, uzur ke tidak uzur, dia wajib qada. Uzur ataupun tidak uzur, dia wajib qada. Tapi sebenarnya termasuklah dia kata uzur di sini, uzur yang bukan dikatakan tiada harapan sembuh. Kalau tidak ada harapan sembuh, itu memang tidak wajib dia qada, dia dah bayar fidyah. Ni kita kira keuzuran, uzur yang ada harapan sembuh. Sakit mungkin sebulan, 2 bulan, lepas tu baik. Doktor pun kata penyakit ni bukan penyakit yang berpanjangan. Itu dia wajib qada. Atau tidak ada keuzuran. Tak ada keuzuran ni seperti apa? Sengaja tinggal. Waktu muda-muda dulu sengaja tinggal puasa, ponteng tinggal puasa. Adakah dia puasanya itu akan dilangsai begitu sahaja? Tidak, wajib ke atasnya qada selepas mendapat kesempatan. Yakni mendapat kesempatan ni bila ada ruang. Tapi kena ingat, kalau sengaja tinggal, dia kena segera qada. Dia kena segera qada. Sebab segera itu dikira wajib pula. Sebab apa? Sengaja tinggal. Kalau kita katakan tadi yang uzur, dia waktu dia muasak, betul lah luas, dia boleh pilih nak buat bila-bila pun boleh. Janji sebelum daripada masuk Ramadan yang seterusnya. Tetapi kalau orang yang sengaja tinggal, maka dia kena segera segera qada, ataupun kita katakan wajib segera dia qada. Macam dalam bab semayang. Dalam bab semayang pun sama. Kalau dia tinggalkan semayang itu tidak sengaja ataupun keuzuran, maka dia sunat segera. Tetapi kalau sengaja dia tinggal, maka hukumnya wajib dia segerakan. 52. Maksud yang dikatakan mendapat kesempatan, yakni tidak ada sebarang penghalang dan keuzuran. Kenapa disebut begitu? Kerana ada orang yang sakit selepas Ramadan pun masih lagi berterusan sakitnya. Tapi sakitnya itu bukanlah sakit yang tidak ada harapan sembuh, cuma sakit lagi. Sakit lagi, tidak ada ruang untuk qada. Sebulan lagi sakit, kemudian masuk Syawal pun sakit, lepas tu sakit lagi. Maka ya pada waktu itu dia tidak diwajibkan lagi qada lah selepas daripada sihat, ataupun disebut dengan selepas mendapat kesempatan. Nombor 3, kanak-kanak dan orang gila tidak wajib qada sebelum puasa yang ditinggalkan. Jadi kanak-kanak dan orang gila dia tak wajib qada. Kita sebut tadilah, kanak-kanak bila dia dah balik, adakah dia wajib qada? Contohnya dia balik separuh daripada Ramadan, baki separuh lagi tu dia wajib tak qada? Tak wajib. Orang gila pun sama. Walaupun gila sekejap, tiap-tiap hari gila, tapi setengah jam je gila, dah wajib tak qada balik puasa dia? Tak wajib. Tiap-tiap hari gila kot sekejap. Bukan dia buat-buat gila, memang dia gila. Dia gila, hari ni gila sekejap, esok gila sekejap, dah sebulan tak puasa, sebulan. Wajib tak qada? Tak wajib. Sebab gugur kewajipan. Kena faham di situ, gugur kewajipan puasa. Adapun orang kafir maka terbagi kepada 2. Pertama, kafir asli iaitu kafir rejak asal keturunannya. 2, kafir murtad iaitu orang asli yang asal Islam namun murtad. Nauzubillah min zalik. Jadi ada pun orang kafir, tengoklah. Orang kafir asli, kalau dia katakan asal keturunannya memang kafir,
Yang keduanya kafir murtad, yakni Islam kemudian berpaling daripada Islam, itu disebut sebagai murtad. Iaitu orang yang asalnya Islam namun murtad. Nauzubillah min zalik. Kami berlindung daripada Allah daripada yang demikian itu, daripada perbuatan murtad itu. Kita tengok bagi kategori pertama. Kategori pertama, apabila dia belum Islam, maka tidak wajib dia qada 10 puasa yang ditinggalkan dalam zaman kufurnya itu. Ya, tak wajib. Walaupun masuk Islam umur 60. Maknanya daripada balik dia umur 15 sampai sampai umur 59 tu tak wajib lah. Tak wajib dia qada. Adapun bagi kategori kedua, iaitu kafir murtad yang kembali semula kepada Islam, maka wajib ke atasnya qada setiap hari puasa yang ditinggalkannya sepanjang zaman riddahnya. Riddah maksudnya murtad lah. Tapi kategori kedua ni kita panggil dia kafir juga. Tapi kafir dia asal daripada Islam, dia murtad, na'udzubillah min zalik. Maka murtad dia berapa lama? 10 tahun dia murtad. 10 tahun dia murtad, maka dia kena qada 10 tahun. Kalau katakan 10 tahun tu 29 hari je puasa Ramadan. 290 hari dia kena qada balik. Kan murtad, orang kafir tak sah puasa, betul. Walaupun dia tidak sah, tetapi hakikatnya dia ditaklifkan, diwajibkan berpuasa. Sebab tak sah puasa dia tu sebab kafir. Tidak sah berpuasa kerana kafir, tapi dia tetap dibebankan, dipertanggungjawabkan dengan puasa. Maka sebab itu dia kena qada, wajib qada. Bukan puasa sajalah, semayang dia, zakat dia, semua dia kena qada. Wa yustahabbu muwalatul qada'i wal mubadaratu bihi. Disunatkan qada puasa secara berturut-turut dan segera. Wa tajibu in aftara bighairi uzrin. Wajib qada segera jika berbuka tanpa keuzuran. Tengok. Maksudnya disunatkan qada puasa secara berturut-turut dan segera. Tapi walaupun kita katakan waktu tu luas, sunat kita qada segera. Jangan dipertangguhkan. Kita mampu puasa, bulan Syawal habis terus, silalah. Tidak menjadi masalah. Wajib qada segera jika berbuka tanpa keuzuran. Itu yang disebut tadi. Kalau berbuka tanpa keuzuran saja ponteng puasa, maka wajib qada segera. Tengok 54. Maksud berturut-turut ialah qada puasa yang lebih daripada sehari itu secara sekaligus. Manakala maksud bersegera qada ialah terus qada puasa selepas hari raya pertama. Inilah yang terbaik, inilah yang sebaik. Hukum ini terpakai kepada individu yang meninggalkan puasa kerana ada keuzuran. Jadi sunat kalau kita hari raya kedua tu qada terus. Maksudnya segerakan sunat. Tapi kita puasa sebulan pula. Bukan puasa raya sebulan. Rugi dia kata puasa Syawal sebulan. Tiap-tiap hari open house. Tapi sebenarnya seelok-eloknya ialah hari kedua tu sudah bermula. Saya tengok adalah orang tua-tua ni memang dia amalan dia daripada muda lagi. Raya kedua je dia puasa terus. Raya kedua puasa terus. Hari ketujuh dah habis. Puasa hak bahagian sunat dia tu lah. Tapi sepatutnya kita hak dalam wajib lagi lah. Kalau sunat pun mereka boleh buat seperti itu. Padahal 30 hari ada masa tu. Tapi dibuat awal walaupun perkara sunat. Jadi kita hak wajib sepatutnya lebih lagi lah. Lebih afdal kita qada segera. Jangan ditunggu-tunggukan sehingga masuk Syaban. Tetapi tidak berdosa. Jangan kita katakan dah salah ke tak salah. Ni cerita bab sunat. Adapun jika 55, adapun jika dia meninggalkan puasa tanpa uzur, maka wajib atasnya untuk qada secara berturut-turut dengan segera. Dan dengan segera. Jadi kalau orang yang sengaja tinggal tanpa ada apa-apa keuzuran, maka wajib ke atasnya qada secara berturut-turut dan dengan segera. Sama isu yang kita sebut berkenaan dengan sembahyang. Sembahyang kalau yang fardu
Kalau kita tinggalkan, utamakan yang itu, bukan yang sunat, maka puasa pun sama. Kena utamakan yang qada. Kadang dia puasa Isnin Khamis, dia puasa. Yaumul Abyad dia puasa. Tetapi hak qada dia tak qada. Hak qada bila? 10 tahun dululah. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dulu dia buat tak tahu je. Selesai tak? Tidak selesai, tetap wajib qada. Bahkan kalau dia sengaja meninggalkan tanpa keuzuran, dia wajib segera qada. Mesti segera dia qada. Wa yajibul imsaku, mata habis dah muka surat 55 lah. Ni masuk kepada pasal sunat saum lah. Tak apalah, kita berhenti sikit lagi ni je. Muka surat 55 ni. Wa yajibul imsaku fi ramadana ala tarikin niyah wal mutaaddi bi fitrihi wa fi yaumi syakki in tabayyana qawnuhu min ramadana fayajibu qada'uhu ala al-fawri. Wajib imsak pada siang hari bulan Ramadan bagi orang yang meninggalkan niat puasa dan orang yang melampaui batas dengan berbukanya, dan pada hari syak jika nyata hari syak itu termasuk dalam bulan Ramadan, dan wajib mengqadaknya dengan segera. Jadi wajib imsak ni pun kita dah sebut tadi. Wajib imsak pada siang hari bulan Ramadan, yakni menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Orang yang meninggalkan niat puasa, dia tidak berniat pada malamnya, dia tidak berniat bertaklid kepada mazhab Maliki, maka dia perlu imsak. Wajib dia imsak. Tak boleh makan minum bersama dengan isteri dan sebagainya, yakni buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan orang yang melampaui batas dengan berbukanya, orang yang melampaui batas dengan berbukanya dalam erti kata dia tidak berpuasa, tengok situ, ia wajib menahan diri daripada makanan. Orang yang melampaui batas dalam berbukanya, melampaui batas dengan berbukanya. Maksud di sini contoh macam tadilah dia dah sebutkan, dia berbuka belum masuk waktu, ataupun dia bersahur, termasuk bersahur dah lebih daripada terbit fajar, maka dia wajib juga imsak. Dan orang yang pada hari syak, jika nyata hari syak itu termasuk dalam bulan Ramadan, ini seperti kes apa? Contohnya malam ni tengok anak bulan. Malam ni tengok anak bulan, kemudian tengok pada 29, hari 29 malam 30. Jadi dia tak sempat nak dengar berita esok puasa ke tidak. Dia pun tidur bangun subuh, dia memang tak niat apalah. Kemudian siap pergi makan kedai mamak-mamak pula buka. Cuma dia pelik sikit, kita tengok tak ada orang. Mungkin awal kot dia kata. Lepas subuh dah makan terus, pergi makan, rupa-rupanya 1 Ramadan dah. Bila begitu wajib dia imsak. Wajib dia imsak. Sebab sudah masuk, jika nyata hari syak itu, hari syak itu termasuk dalam bulan Ramadan, maksudnya dah masuk 1 Ramadan. Bawah ni dia akan terangkan. Dan wajib mengqada dengan segera. 56. Dalam bab niat ni, walaupun tak sengaja tinggal niat, tetap dikira tidak boleh berpuasa, tidak sah lah puasanya, walaupun tidak sengaja. Saya lupa, kan lupa kan tidak menjadi masalah. Ya, lupa makan ni, niat mula-mula lupa dah. Dia lupa makan lain cerita, niat ada dah, niat nak berpuasa, cuma lupa makan, lupa jima', lupa minum air, tu tak apa, dimaafkan, tidak batal puasa. Ni lupa niat, nak memulakan puasa pun dah lupa dah, itu tidak dimaafkan, kena qada. 57, iaitu wajib menahan diri daripada makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa untuk menghormati waktu puasa bagi orang yang tidak berniat puasa atau melampaui batas dalam berbukanya. Dalam
seperti kata lain, walaupun dia tidak berpuasa, tetap haram ke atasnya untuk terus makan dan minum. Haram tu maksudnya berdosa lah. Macam kita sebutkan tadi, kalau dia makan juga, saya nak makan sebab saya tak puasa, yalah, awak wajib imsak. Misalnya dia menyangka hari tersebut adalah 30 Syaban, sedangkan sebenarnya sudah 1 Ramadan. Sebaik saja dia tahu hari tersebut, maka wajib baginya untuk imsak sehinggalah tenggelam matahari. Jadi kalau dia tadilah, dia biasanya dia tak niat dah satu, kemudian dia makan, contohnya pagi pergi makan, ataupun dia makan kat rumah, keluar tengok lah orang dah puasa rupanya. Dia tidur semalam tak sedar, tarawih pun tak tahu, tak nak dengar cerita apa. Pagi dia makan apa semua di rumah dulu, buat nasi lemak apa makan, keluar pergi kerja, siap bawa bekal lagi. Orang kata puasa dah hari ni 1 Ramadan. Bekal tu tak boleh makan dah. Wajib dia imsak, wajib dia menahan diri. 29. Orang yang tidak berpuasa pada 1 Ramadan kerana beranggapan masih lagi 30 Syaban, wajib atasnya qada sebelum puasa tersebut setelah Ramadan dan wajib atas dia juga menyegerakan qada puasa itu kerana ada sedikit kecuaiannya dalam memastikan kemudahan Ramadan. Dia kira cuai tu. Bila cuai begitu, dikira sengaja dia meninggalkan tanpa keuzuran, maka dia segera. Kalau tengok yang disebut sebelum ini kan, muka surat 54 itu, bersegera qada ialah terus qada puasa selepas hari raya pertama. Kena segerakan untuk qada, tak boleh tangguh sebab dikira cuai, bukan keuzuran. Seterusnya faslun fi sunanis saum, pasal pada menyatakan sunat-sunat puasa. Kita berhenti di sini dulu kot. Separuh je kita boleh dapat, banyak lagi sebenarnya. Perbahasannya masih banyak, di antaranya bab fidyah. Fidyah tu penting juga tu. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, masa yang ada hanya ini saja. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki mungkin kita boleh sambung pada pertemuan yang akan datang lah. Yang lepas sama juga, kita tu tak habis juga. Lepas pun kita tak habis juga, tak khatam juga. Memang kalau nak khatam kitab ni memang kena ambil masa yang panjang lah. Mau tak mau mengambil masa yang panjang. Kita, orang yang menyampai pun bersedia untuk menyampaikan, orang yang mendengar lebih-lebih lagi kena bersedia untuk mendengar. Kalau tidak bersedia memang letih lah. Letih dan penat, kita tahu kan, letihan dan penat. Tapi yelah, kalau kita susun elok-elok, bersiri dan sebagainya, boleh habis. Tapi kena ada perancangan yang lebih awal. Perancangan yang lebih awal, yang lebih tersusun. Kita jangka macam mana. Kalau kita tengok 4 jam pun, ya pagi tadi pun campur tengah malam ni, dalam sejam setengah lagi dah 5 jam setengah lebih kurang. Hanya separuh saja kita boleh dapat. Ni pun nota kaki banyak tak baca ni. Saya dah potong-potong, kita nak bagi cepat, dah tak baca matan. Kalau baca matan lagi, memang akan ambil masa yang panjang. Tetapi yang seronoknya bila kita baca kitab ini, kita ada sumber rujukan. Mana kita tahu kita rujuk kat mana. Tak adalah dengar melalui TikTok saja, baca kat Facebook saja. Tetapi kita pegang kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, perbahasannya jelas dan terang. Kemudian kita belajar pula. Jadi apa-apa perbahasan hukum kekeliruan jelas dinyatakan di dalam kitab, tidak lagi mengelirukan kita. Bila kita dengar orang cerita begitu, nanti banyak, nanti awal-awal Ramadan esok lusa keluar macam-macam nanti. Inilah, so kita tak pelik lah sebab kita dah belajar. Tak perlu lagi timbul kekeliruan, kenapa jadi begitu, tak perlu. Sebab kita sudah memahaminya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada soalan? Sila. Orang yang dia ada penyakit asma, Ya. Masalah kes ni dia duduk di Sembilan, Ya. bertugas di Kuala Lumpur. Ya. Dalam fatwa atau majlis Jatuh Pasal 9 menyatakan memberikan inhaler atas dosa. Ya. Tapi fatwa wilayah Pusat Kuala Lumpur tak batal. Jadi macam mana di Sembilan tapi kita di Kuala Lumpur? Baik. Sebenarnya pagi tadi kita dah bincang panjang perbahasan ini. Jadi memang ada pandangan. Ada pandangan yang mengatakan penggunaan inhaler ini
tidak membatalkan puasa dengan beberapa hujah. Kalau muslimat rujuk balik kitab kita tu panjang juga perbahasan yang kita sebut sebelum ini. Muka surat berapa tu? Muka surat 24. Ya, muka surat 24. Di antara yang mengatakan bahawa menggunakan inhaler pada bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, sebab dia kata inhaler ini dia bukan makanan. Itu di antara hujahnya. Kemudian ada yang mengkiaskan dengan saki-baki, sama juga. Dia kata dalam mulut kita berkoma, berwuduk tu, bukan kita boleh pastikan semua air tu akan keluar semua, kita ludah. Pasti akan ada saki-baki, kemudian kita telan juga sekali dengan air liur. Itu hujahnya. Kemudian disebut lagi inhaler ini dia turun tak sampai ke perut. Kita tak yakin sampai ke perut, sampai ke paru-paru sahaja. Itu pandangan yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kita kena ingat, mazhab Syafi'i menggunakan inhaler ini membatalkan puasa. Jadi dia nak pakai apa? Kita nak ikut mazhab Syafi'i ke kita nak ikut jalan mana? Kita ikut mazhab Syafi'i lah. Maknanya kalau mazhab Syafi'i, apa-apa sahaja yang masuk melalui rongga terbuka adalah dikira sebagai membatalkan. Apa yang berbentuk ain, ada zat. Jadi inhaler ini termasuk dalam perkara benda yang ada zat dia. Bila kita spray tu dia basah, maknanya ada ain dia tu. Maka mazhab Syafi'i kata tetap batal lah. Sebenarnya bukan inhaler saja, pandangan yang lain juga menyebut kalau kita masuk melalui dubur ataupun kubur pun dia tak batal. Sebab apa? Tadilah bukan makanan. Masalahnya mazhab Syafi'i kita bukan isu makanan ataupun tidak, isunya ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi kebanyakan ulama pun menyebut bahawa kalau kita mazhab Syafi'i lah, kita beramal dengan Syafi'i di sini, mazhab Syafi'i hukumnya adalah batal. Dan kalau begitu, kalau dia bergantung kepada inhaler macam kita sebutkanlah, dia tidak perlu berpuasa, dia bayar fidyah sajalah. Kalau asma itu tidak akan sembuh dan dia bergantung kepada inhaler itu setiap hari, maka dia sudah tidak wajib berpuasa. Dia hanya cukup membayar fidyah sahaja. Ya. Kadang-kadang kena. Okey. Maknanya kalau dalam 30 hari itu, dalam bulan puasa itu bukan ada sekali dua kot kena. Ambillah pandangan mazhab Syafi'i kita, lebih berhati-hati. Dah hak sana kerja je. Hak sana kerja je ambil fatwa Negeri Sembilan kita lah. Dia mungkin dia tanya begitu sebab isu dia bab bayar zakat. Bayar zakat kerja di wilayah, bayar di wilayah lah, bukan bayar di Negeri Sembilan. Ni bukan cerita bab zakat ni, cerita bab ibadah. Jadi jalan yang paling baik, bukan saya kata wilayah tu itu Pak Mufti juga, tapi kita ambil lah pandangan mazhab Syafi'i. Sebab kalau kita tengok di sini pun, kalau kesimpulan muka surat 25 itu, pilihan yang lebih baik adalah mengambil pandangan yang mengatakan penggunaan inhaler menyebabkan batal puasa. Ini adalah langkah berjaga-jaga dalam pelaksanaan ibadat puasa. Lebih baik. Maksudnya kita qada. Sebab apa? Sebab kita qada tu lebih selamat. Kalau kita kira tak batal tapi hakikatnya batal, kan merugikan kita. Jadi kita ambil kaedah batal lah, qada lah. Sebab kalau sekali-sekala je, ambil pandangan itulah. Hatta kalau tak sekali-sekala pun ambil pandangan mazhab Syafi'i. Kalau dah memang yang kritikal teruk, dia bayar fidyah je lah, tidak wajib lagi berpuasa. Ambil pandangan, saya kira fatwa Negeri Sembilan kita ni jelas dan terang. Wallahu a'lam. Adakah ada soalan lagi? InsyaAllah kita ada rezeki, kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi kulubana wa kuburana ya Allah. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa amala birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.